Can okay. Okay, berapa orang dah masuk ni? Okay, I think I will start lah ya. Alright, so hi again. So hari ni kita masuk minggu yang ke-9, Big 9. Okay, minggu ke-9 kita buat seminar ni. Alright, so hari ni cikgu memilih bab 3, tingkatan 5. Last week kita buat bab 1. Hari ni cikgu pilih bab 3. Okay, something to do with raja berperlembagaan. Okay, so kita akan go through the slides. Lepas tu ada soalan objektif dan juga ada soalan struktur. Okay, so slides ni memang agak banyak. Okay, untuk bab ini agak banyak. Ada banyak benda yang kamu akan belajar. So let's see how much we can cover. Kita cover. Kalau tak sempat, kita akan sambung minggu depan. Okay. Okay, dekat chat area tu ada dia punya nota untuk minggu ini. Okay, the slides ada dekat nota. Ada dekat chat area. Okay, you can see it from there. Okay, shall we start class? You ready? Okay, ready. Okay, good. Alright. Okay, so kita masuk dulu 3.1. 3.1 ialah latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Okay, latar belakang ni maksudnya apa? Yeah, I think it's today is very hot. And yeah, probably they'll come in a bit later lah, ya. Monday lagi kan biasalah. Okey, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Okey, kita akan tengok dulu bagaimana pemerintahan raja ini wujud. Okey, bagaimana pemerintahan raja ini wujud. Kita akan tengok dari latar belakang dia. Okey, dari mana, kesultanan apa yang telah memulakan pemerintahan beraja, dan kita juga akan lihat kepada latar belakang demokrasi berparlimen. Okey. Dalam gambar ni siapa ya kelas? Siapa tahu siapa dalam gambar ni? Ni gambar siapa ni? Anyone? Sultan Agong. Yes, yang di Pertuan Agong buat masa kini. Okey, yang di Pertuan Agong buat masa kini. Dia sultan dari negeri mana? Siapa tahu? Dia sultan dari negeri mana? Pahang. Yes, betul, Pahang, ya. Sekarang Agong sekarang ni adalah sultan dari negeri Pahang. Okay, good. At least you know some general knowledge of your country. Alright. Okay, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Okay, kita tengok latar belakang dulu ya kelas. Pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Sejak dulu lagi dah ada pemerintahan beraja. Kalau kamu masih ingat, masa kamu belajar orang kata apa, kerajaan alam Melayu, I think in your form 2 lah. Okay. The Funan, Angkor, Champa and all that, kat situ pun sudah wujud sistem pemerintahan beraja. So sistem pemerintahan beraja ni wujud dah lama dah. Okey, raja memerintah dengan kuasa yang penuh dan berdaulat. Cabaran terhadap pemerintahan beraja berlaku selepas pentadbiran tentera Jepun dan British. Cabaran terhadap pemerintahan beraja ni hanya berlaku, there was a challenge in this pemerintahan beraja bila British datang ke tanah Melayu dan bila Jepun masuk ke tanah Melayu. So bila dua kuasa asing ini memerintah negeri kita, pada masa itulah pemerintahan beraja ini sudah terganggu. Okey, sebelum itu dia smooth saja. Walau bagaimanapun pemerintahan beraja tidak terhapus. Even though during the British time or even during the Japanese time, okay, sistem pemerintahan beraja itu tidak terhapus, cuma kuasa raja itu telah dikurangkan pada masa tersebut. Okey. Pemerintahan beraja berkembang sejajar dengan peredaran masa sehingga diiktiraf sebagai raja berperlembagaan. So hari ini kelas, today our king is considered as raja berperlembagaan yang seiring dengan konsep demokrasi berparlimen. Okay, so negara kita ni mempunyai demokrasi berparlimen beserta dengan raja berperlembagaan.
Okay. Setakat tu any question class? Setakat tu sebelum saya masuk ke Kesultanan Melayu Melaka ni. Any questions setakat ni? Are you clear with the explanation? Clear? Okay, kalau clear, alright. Okay, sekarang kita imbas kembali, we flashback a bit tentang pemerintahan raja semasa Kesultanan Melayu Melaka. That's a flashback. Kesultanan Melayu Melaka memperlihatkan beraja yang berwibawa. Raja ialah pemerintah yang berkuasa mutlak. Okay, please remember these words. These words are all the key words for this bab, ya. Raja berkuasa mutlak, raja berperlembagaan is two different things. Raja berkuasa mutlak all happens during the pentadbiran Melayu Melaka. Masa itu raja berkuasa penuh. Apa yang raja kata itulah yang perlu dibuat. There is no question to that. Okay, itu maksudnya raja berkuasa mutlak. Okay, secondly, raja berperlembagaan apa yang kita ada hari ini, maksudnya raja tidak berkuasa mutlak. Raja harus ikut undang-undang tersendiri. Alright, itu perbezaan antara raja berkuasa mutlak dengan raja berperlembagaan. Students, you have to understand the difference. Awak kena faham perbezaan antara raja berkuasa mutlak dengan raja berperlembagaan. Sangat penting. Dua-dua konsep itu ialah konsep yang berlainan. Berkuasa mutlak maksudnya berkuasa penuh. Berperlembagaan maksudnya raja juga harus mengikut undang-undang tertinggi. Are you clear with that? Yes, okay. What about the rest? Yang lain okay ke? Okay. Okay, now pada baginda terletak semua kuasa pemerintahan termasuk kuasa pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Okay, now masih di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan pula berdasarkan undang-undang. Dulu masa Melayu Melaka, dua undang-undang yang penting iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Keadaan ini membuktikan bahawa kehidupan bernegara dan ciri sistem berperlembagaan terserlah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan kesultanan ini diperkukuh dengan konsep Islam. Konsep ini sekaligus menjadikan raja sebagai ketua agama Islam. So that one is there until today. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam untuk negara ini. Okay, so masih kekalkan jawatan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pengaruh yang besar bagi membina tradisi dan adat istiadat. Kesultanan Melayu merujuk kerajaan yang mempunyai pertalian dengan Kesultanan Melayu Melaka sama ada dari segi keturunan maupun daripada naungan dan sebagainya. Secara tradisinya, Raja-Raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan dan ketua agama. Okay, lagi sekali ya. Secara tradisinya, Raja-Raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan dan ketua agama dari dulu sampai sekarang. Baginda bertanggungjawab untuk mempertahankan adat dan struktur masyarakat tersebut. Keabsahan bagi semua tindakan terletak pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. So that was the status of Raja-Raja Melayu pada zaman dulu. Mereka dianggap sebagai ketua untuk banyak benda termasuk undang-undang Islam dan juga ketua kerajaan. Okay. So dengan tu habislah Kesultanan Melayu Melaka. So let me just make a conclusion daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okay, semasa Kesultanan Melayu Melaka, raja berkuasa mutlak. Okay, raja berkuasa mutlak, raja dianggap sebagai ketua agama, ketua kerajaan. Okay. Alright, so semuanya terletak di atas tangan raja. Pentadbiran, perundangan, semua pun terletak di bawah tangan raja pada zaman kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Alright, okey, sekarang kita akan tengok kepada Kesultanan Melayu selepas Melayu Melaka. Selepas Kesultanan Melayu Melaka, wujud pula Kesultanan Johor Riau, Kesultanan Pahang dan Kesultanan Perak. Okey.
Selepas Kesultanan Melayu Melaka, wujud Kesultanan Johor Riau, Pahang dan Perak. Okey, Kesultanan Terengganu dan Selangor juga ada kaitan dengan Johor Riau. Okey, Kesultanan Kelantan Negeri Sembilan Perlis diasaskan setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Wujudlah negeri-negeri itu. Kesultanan Kedah merupakan kerajaan terawal yang diasaskan di negara kita. Okey, gariskan itu. Okey, itu awak kena tahu. Kerajaan Kedah tu memang kerajaan yang terawal di negara kita. Okey, lebih awal daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kenapa cikgu kata macam tu? Ingat tak masa kamu belajar form 2 dulu, kerajaan Kedah tua sudah wujud. Okey, bersamaan dengan kerajaan alam Melayu yang lain seperti Funan, Champa, Sriwijaya dan sebagainya. So that is why kerajaan Kedah ni merupakan kerajaan yang paling awal di negara kita. Kesultanan ini mengakui pertuanan Kesultanan Melayu Melaka. So walaupun kerajaan Kedah merupakan kerajaan yang sangat awal, tetapi apabila Melaka telah diwujudkan, Kesultanan Kedah memperakui ketua atau pertuanan kerajaan Melayu Melaka. Okay, any questions setakat tu? Ada tak yang tak faham ke? Nak penjelasan lagi ke? Sampai ke tahap ini? Tak ada. Yang kuning semua kena hafal ke? Yang kuning tu agak penting lah. Okey, just gariskan lah ya. Awak jangan terus menghafal. Fahamkan dulu. Okey, fahamkan dulu baru senang nak hafal. Okey, next. Okay, now kita masuk kepada sebelum Perang Dunia Kedua. Okay, kelas. Okay, let me be very clear here ya. Pertama tadi kita dah tengok, kita sekarang tengah belajar tentang kedudukan raja atau sistem pemerintahan beraja. Alright. So hari ini di Malaysia, raja kita ialah raja berperlembagaan bersamaan dengan demokrasi berparlimen. Okay, so what we saw just now ialah kita dah tengok bagaimana keadaan raja atau sistem pemerintahan raja semasa Kesultanan Melayu Melaka. Kita dah tengok itu dah. Okay, semasa Kesultanan Melayu Melaka, kita dah tengok dia lebih kepada raja berkuasa mutlak. Okay, lepas Kesultanan Melayu Melaka ada juga kerajaan-kerajaan lain seperti Johor Riau, Pahang, Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya. In fact, kerajaan Kedah merupakan kerajaan yang terawal di negara kita. Okey, sekarang kita akan tengok sebelum Perang Dunia Kedua, before the World War II. Okey, semasa perluasan pengaruh British, okey, bila British sudah mula berpengaruh di negara kita, pemerintahan beraja menjadi penghalang yang menyukarkan British untuk menjajah negeri-negeri Melayu. So bila British mula masuk ke tanah Melayu ini, mereka rasakan sistem pemerintahan raja tu sebagai satu penghalang. It's like a wall, okay, for them. They cannot do a lot of things because of the system pemerintahan beraja, because of the king. So that is why British tried their level best untuk mengurangkan kuasa raja tersebut. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. This is the only thing that British could do at that time. Mereka tidak boleh memberhentikan peranan raja itu. Okay? Raja-raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran. So the only way British can do untuk mengurangkan kuasa raja-raja Melayu ialah dengan memerintah, okay, dengan menyuruh raja-raja Melayu ini untuk memberi campur tangan kepada British, okay, dalam pentadbiran tersebut. Okay. So, raja-raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran tempatan yang dimenterai melalui perjanjian atau surat pengisytiharan. Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu,
British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Okay, British took over until pembesar. Raja-raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat walaupun dikehendaki menerima nasihat daripada presiden. Maksudnya, so bila British masuk, okay, walaupun British dah masuk, dia tidak boleh menghilangkan kuasa raja. British tidak mampu berbuat demikian. So the only thing British can do ialah campur tangan dalam pentadbiran raja dan menyuruh raja untuk memberi laluan kepada residen untuk memberi nasihat kepada raja. Maksudnya, semasa pendudukan British, jawatan raja itu masih wujud. Okay, jawatan raja-raja Melayu masih wujud. Only thing is that mereka tidak diberi kuasa yang penuh. Mereka tidak diberi kuasa yang penuh. Okay, are you clear setakat tu, kelas? Clear? Alright. Okay, Isaac, you must understand, jangan terus ingat nak hafal. When you open the slide, you ingat nak hafal je, definitely it's going to be very hard for you. Okay, so forget about hafal tu dulu. Fahamkan dulu. Okay, try to understand the topic. Try to understand apa yang ada dalam kandungan setiap subtopik ini. Jangan terus nak menghafal. Okay, that is a very wrong way. Okay, when you want to straight menghafal, nanti you memang tension. Okay, because there are so many things. Alright, that is a wrong way of reading sejarah. Alright, jangan terus menghafal. You have to understand. Once you understand, automatically it will be in your mind. Okay, Brian? Take my advice. Jangan terus nak hafal, nanti mesti tension. Okay, the PPT link is down here. Okay, Wipin, thank you for sending back to everyone. Oh, not Brian, sorry, Isaac. Isaac is the one yang terus menghafal ni. Jangan macam tu, ya. Okay. Alright, so until now, kamu faham ada siapa-siapa nak suruh cikgu jelaskan balik tak tentang peranan seorang raja dalam pemerintahan British? Maksudnya bila British dah ambil negara kita berada di bawah pengaruh British, jawatan raja itu masih dikekalkan. Walaupun British tak suka kepada jawatan raja, but they cannot do anything about it. They cannot simply take out the jawatan from the pemerintahan. Cannot, okay? So, jawatan raja itu masih dikekalkan, cuma peranan raja itu telah dikurangkan. Yes, Ketong correct. Negeri-negeri selat mereka lebih kepada governor. Yes, correct. That's why until today, class, negeri-negeri selat dia tak ada sultan. Kalau kamu tengok Pulau Pinang dengan Melaka, dia bukan ada sultan. Dia ada yang dipertua negeri. Okay, especially Penang, yang dipertua negeri. Alright. Okay, saya sambung, ya. Okay, bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kedudukan raja yang memerintah adalah lebih kukuh. Okay, kat sini cikgu nak tanya, okay, kamu faham tak apa maksud negeri-negeri Melayu bersekutu dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Are you clear with this too? Can anyone list down apakah maksud negeri-negeri Melayu bersekutu? Okey, satu ada residen, satu ada penasihat, betul. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu residen, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ialah penasihat. Okey, nah kamu kena tahu negeri-negeri tersebut, ya. Negeri-negeri Melayu bersekutu ialah Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan. Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan.
Empat ini adalah negeri-negeri Melayu bersekutu dan apabila diambil oleh British, British telah meletakkan seorang resident. Alright? Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Ini adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So mereka tak ada resident, mereka ada penasihat. In fact, if you compare negeri Melayu bersekutu dengan tidak bersekutu, raja di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni dia lebih kukuh. Raja-raja Melayu di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni dia lebih kukuh kerana dia tak ada resident. Negeri-negeri Melayu bersekutu ni ada resident. Bila ada resident, resident boleh campur tangan dalam hal-hal raja. Tetapi penasihat tidak boleh campur tangan. Faham tak? Okey, itu awak kena fahamkan. Awak kena tahu perbezaan antara negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri selat. Ada 3 jenis negeri semasa pemerintahan British. Okey, Wepin suruh saya repeat negeri yang dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ya. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. Okey, Harisha has asked resident maksud apa cikgu? Okey, resident ni sebenarnya I think you would have studied about resident masa kamu form 3 dulu. Okey, resident ni sebenarnya ialah penasihat raja lah lebih kurang. Diorang tu adalah pegawai pentadbir British yang diletakkan di negeri-negeri Melayu bersekutu untuk memerintah negeri ini. Okey, so resident ni dia ada kuasa tinggi sikit dan boleh campur tangan dalam hal-hal diraja. Okey, raja terpaksa mengikut nasihat resident. Antara resident-resident yang terkenal ialah J.W.W. Birch. Have you heard of his name before? Yes, correct, Brian. Ya, J.W.W. Birch kan, resident di Perak. So yes, he's a dead man. Ya, beliau telah dibunuh oleh beberapa orang pembesar Melayu kerana tidak tahan dengan campur tangan beliau dalam hal-hal adat orang Melayu. Yes, he was killed by Datuk Maharaja Lela. Betul, Brian. Alright, so coming back to my notes ya kelas. So dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, raja yang memerintah adalah lebih kukuh. Okey, British menempatkan penasihat British, namun pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar dan raja. Ini hanya di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, walaupun British ada penasihat tetapi raja masih berkuasa. Tetapi negeri-negeri Melayu bersekutu bukan macam tu. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu diambil oleh resident. Alright, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, raja dia masih ada kuasa. Penggubalan Undang-Undang Kerajaan Johor, Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu menyerlahkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Okey, perkataan-perkataan seperti raja berperlembagaan ni semua sangat penting. Okey, raja berperlembagaan maksudnya, you know what's the meaning of perlembagaan, right? Undang-undang tertinggi. So raja berperlembagaan maksudnya raja itu pun dikaitkan dengan undang-undang, diikatkan dengan undang-undang. So bila wujudnya undang-undang tubuh Kerajaan Johor dan juga undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu, maka mulalah wujud raja berperlembagaan. Penggubalan undang-undang tersebut berkait rapat dengan usaha raja, pembesar dan rakyat untuk menghalang perluasan kuasa British. Kebijaksanaan diplomasi Raja-Raja Melayu membolehkan pemerintahan beraja dipertahankan. Raja sebagai ketua negeri yang mengesahkan undang-undang membuktikan kedaulatan raja dalam struktur pentadbiran negeri Melayu. Perjanjian antara Raja-Raja Melayu dengan British. Okey, perjanjian antara Raja-Raja Melayu dengan British sebelum Perang Dunia Kedua tidak memindahkan kedaulatan negeri Melayu kepada
British. Negeri-negeri Melayu hanya menjadi negeri naungan British sahaja. Maksudnya raja tu masih ada kuasanya tersendiri. Okay, that is sebelum Perang Dunia Kedua. Okay, so kamu dah tengok bagaimana struktur raja zaman Kesultanan Melaka. Zaman Kesultanan Melaka, raja berkuasa mutlak. And then bila British ambil alih, peranan raja tu masih ada, tetapi di negeri-negeri Melayu bersekutu kurang sikit peranan raja. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu lebih kukuh peranan raja. Okey? Setakat tu kamu faham tak? The next we are going to go to zaman Jepun. Bagaimana pula pada zaman Jepun? Okay, Ketung has got a question. Cikgu, residen dan penasihat British diletakkan di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. Yes, resident was under Pesuruhjaya Tinggi British and then also under governor. Alright, penasihat pun betul, sama. Yes, Ketung. Okay, any other question bahagian ni? Okay, so kamu dah nampak sistem pemerintahan raja daripada Kesultanan Melayu Melaka macam mana, lepas tu bila British datang macam mana. Alright, so sekarang kita akan tengok apa berlaku kepada sistem pemerintahan raja semasa pendudukan Jepun. Awak tahu Jepun pernah menjajah negara kita kan? Tahu kan? Jepun menjajah negara kita pada tahun 1942 hingga 1945, 3 tahun. Okay, now kita tengok bagaimana pula 3 tahun, yes, 3 tahun 8 bulan, yes. Okay, so kita akan tengok bagaimana pula penduduk semasa pendudukan Jepun, apa jadi pada sistem raja kita. Okay, semasa pendudukan Jepun, Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal Islam sahaja. Okay, Raja-Raja tu jadi ketua agama Islam sahaja. Raja-Raja Melayu juga memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia. Pendapatan masih ada, gaji masih ada, tapi mereka berperanan sebagai ketua agama Islam. Okey, pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintahan tentera Jepun di Singapura. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Governor Jepun. So all the Raja-Raja was under Governor Jepun. Okay, pemerintahan beraja menerima cabaran apabila Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Okay, so before we come to the Malayan Union, okay, the conclusion semasa pendudukan Jepun ialah raja ni dah tak ada peranan sangat. Peranan mereka hanya sebagai ketua agama Islam saja semasa pemerintahan Jepun. And they get their gaji every month. That's all. Okay, understood? Alright, okay. So sekarang kita akan masuk kepada selepas Jepun keluar. Okay, lepas Jepun keluar, siapa masuk balik? Okay, siapa nak jawab tu? Lepas Jepun keluar, siapa masuk balik? British, BMA dulu. Yes, correct. BMA first, British Military Army masuk dulu, lepas tu British masuk balik dan memperkenalkan Malayan Union. Okay? Alright, so kita tengok sekarang selepas Perang Dunia Kedua. That means bila British masuk balik, ya. Pemerintahan beraja menerima cabaran apabila British memperkenalkan Malayan Union. Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan diambil oleh Raja England. Okey? Raja. So bila Malayan Union diperkenalkan, Raja-Raja Melayu memang dah kehilangan kuasa. Semua kuasa diambil oleh Raja England.
British memerintah Malayan Union secara langsung melalui Governor yang dilantik oleh kerajaan British. Okey. Pemerintahan Beraja menerima secabar. Okey, ni dah. Okey. Kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Remember, kita dah belajar bab ini masa kita buat ulang kaji tingkatan 4 few weeks back. Okey, kenapa pembesar Melayu semua tak setuju dengan Malayan Union? Kerana raja-raja kehilangan kuasa, pembesar-pembesar Melayu pun kehilangan kuasa. So raja dan pembesar-pembesar Melayu mereka mula menentang Malayan Union. So akibat daripada penentangan itu, maka British telah tukar Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kedaulatan Raja-Raja Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So dalam Perjanjian Persekutuan itu, Raja-Raja Melayu diberi balik kuasa mereka. Undang-undang tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan diguna pakai hingga hari ini mengangkat Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. So that is why until today, kita ada Raja berperlembagaan. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 diperoleh melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan beraja diteruskan dalam perlembagaan persekutuan dan beberapa pindaan telah dibuat untuk sesuaikannya dengan konsep demokrasi. Jawatan yang di Pertuan Agong telah diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara. Kedudukan kuasa dan tugas yang di Pertuan Agong termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Semua kuasa-kuasa agung, apa agung boleh buat, apa agung tak boleh buat, semua itu ada dalam perlembagaan persekutuan. That is why it is called as Raja Berperlembagaan. Ciri-ciri Raja Berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam perlembagaan persekutuan mengiktiraf Raja sebagai pemerintah tertinggi negara. Sementara itu, rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya. So, Raja setiap 5 tahun akan bertukar, tetapi Raja tidak dipilih oleh rakyat. Raja tidak dipilih oleh rakyat. Okay? Raja dia ada majlis raja-raja. Last time is called as Durbar. Okay, hari ini kita panggil sebagai majlis raja-raja. They will decide among themselves who is going to be the next king. Alright, dalam 5 tahun dan depan, siapa pula yang akan jadi agung yang seterusnya akan dibincangkan dalam majlis raja-raja, tak ada kaitan dengan rakyat. Okey, rakyat hanya boleh memilih pembesar sahaja. Rakyat hanya boleh memilih wakil sahaja. Okey, wakil rakyat melalui pilihan raya. Are you clear? Are you clear? Okay. Yes. Yes, Brian. Okay, Isaac, that's good to hear. At least you are clear a little bit. Just a question, but seems interesting. What is the question? Okay. What if no pemerintahan raja berperlembagaan? Okay. Okay, kalau tak ada pemerintah raja berperlembagaan, then it will be raja berkuasa mutlak. Okay, raja berkuasa mutlak means there is no say to anything. Okay, whatever the king says, we have to follow. That is raja berkuasa mutlak. Okay, so after a few years of penjajahan and all that, then they tukar to raja berperlembagaan. Cikgu, perlembagaan persekutuan tak boleh ubah ke? Okay, good question, Azizi. Perlembagaan persekutuan memang ada diubah, bukan diubah, disesuaikan dengan masa kini. Okey, disesuaikan dengan masa kini. Alright, ada perkara-perkara yang telah disesuaikan dengan apa yang kita ada pada hari ini. Okey, Azizi. Mengikut peredaran zaman, mengikut situasi terkini.
Okey, disesuaikan oleh, okay, you will learn that later. Anyway, perlembagaan ni semua ialah Dewan Negara. Okey, Dewan Negara. Okay. And what if we don't want a king? Will Malaysia like US have president and PM, or same as other country got PM and the other one called what? Yeah, like Singapore. Okay, Singapore is republic, all right? Singapore, America, and all these people are more on republic. Okay, republic, they do have a president, all right? But we are not republic, we are democracy berparlimen, all right? So we are more like a British style because kita banyak, kita memang dah ada sistem pemerintahan beraja from many years, not because of British. Traditionally pun kita sudah ada masyarakat sistem pemerintahan beraja. All right, so so it's going on until now lah. So we are more on monarchy. We have a king. Okay, so we are just like the British. All right, they have a queen, king, and also they have pentadbiran seperti apa yang kita ada. Okay, so yang ada presiden sahaja itu bukan demokrasi berparlimen. That one is more to republic. Okay. Okay, Brian. I hope I have answered your question. All right. Okay, moving on. Museum Diraja. Alright, Museum Diraja terletak di Jalan Istana Kuala Lumpur, kelas. Museum ini sebelumnya ialah Istana Negara. It used to be Istana Negara, tempat bersemayam Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga Permaisuri Agong until 2011. And now they have changed this to museum. And we already have a new Istana Negara. Have you seen the latest, the new Istana Negara? Pernah tak tengok dalam TV ke atau masa jalan-jalan kat kawasan KL ke, ada tak nampak dia di atas bukit? Pernah tak nampak? Cantik benar. Yes, it's very beautiful. Okay. Bolehlah suruh, of course we cannot masuk istana tu tanpa kebenaran. So, Brian, let's not go into politics, okay? Money matters and all. Of course, in a country, they have money associated for all this, okay, already been kept for all this, okay? Right. Okay, so that is the new istana. So istana lama ni dijadikan sebagai Museum Diraja. Okay, apabila Istana Negara baharu di Jalan Tuanku Abdul Halim beroperasi pada tahun 2011, bangunan Istana Negara lama dijadikan Museum Diraja dan mula dibuka kepada orang ramai pada tahun 2013, ya. Okay, dengan tu kita habis 3.1. Okay, so again, 3.1 tu kita dah belajar tentang sistem pemerintahan raja. Kita dah tengok latar belakang sistem pemerintahan raja. Okay, dari dulu sampai sekarang. Okay, dari dulu maksudnya daripada Kesultanan Melayu Melaka. Lepas tu kita dah tengok bagaimana sistem pemerintahan raja selepas kedatangan British. Lepas tu kita dah tengok bagaimana pula sistem pemerintahan raja semasa pendudukan Jepun, dan selepas Perang Dunia Kedua, that means after British came back during the Malayan Union, okay, Persekutuan Tanah Melayu, dan hari ini sehingga merdeka. Alright, so kita dah tengok latar belakang dia. Okay, I hope you are clear with that. Are you clear with that so far? Okay. Okay, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Okey, Majlis Raja-Raja yang bermula dengan pembentukan Durbar merupakan sebahagian daripada institusi raja berperlembagaan. So hari ini kita panggil sebagai Majlis Raja-Raja Melayu, kelas. Dulu kita panggil sebagai Durbar. Okay, it was known as Durbar. Majlis Raja-Raja mempunyai kedudukan dan peranan dalam pemerintahan negara. Okey, pembentukan Durbar, ya. Bila Durbar ni sebenarnya diwujudkan? Durbar diwujudkan di negeri-negeri Melayu bersekutu. Durbar dibentuk pada tahun 1897 di NNMB, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Durbar dalam negeri-negeri ini berperanan sebagai sebuah majlis persidangan bagi raja-raja
dari Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. So Durbar ni diwujudkan di negeri-negeri Melayu Bersekutu supaya raja-raja ni can sit and discuss, boleh duduk dan berbincang, boleh bersidang. Okey, itulah sebab utama Durbar ini diwujudkan. Okey. Durbar membawa maksud perjumpaan. Apa maksud Durbar? Ialah perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh orang Raja Melayu dengan British. Keahlian Durbar negeri-negeri Melayu Bersekutu dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ahlinya terdiri daripada Raja-Raja Melayu iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Residen British di semua negeri-negeri Melayu Bersekutu. Setiausaha negeri-negeri Melayu Bersekutu. These are all the ahli-ahli yang masuk dalam Durbar. Okey, ada 3 ahli yang boleh masuk dalam Durbar. That is the Raja itself, the resident and also the Setiausaha negeri-negeri Melayu Bersekutu. Wepin has asked, country not in NNMB cannot be a king. No, they are still the king. Only thing, negeri-negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan dulu, right? Lepas tu baru negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So that's the time when British telah memperkenalkan Durbar kerana raja-raja pun memang minta satu majlis agar mereka boleh berbincang antara satu sama lain. Okay. Semasa Malayan Union, Perlembagaan Malayan Union 1946 membentukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan. So semasa Malayan Union, diwujudkan satu lagi yang dinamakan Majlis Sultan-Sultan, or in English we call as the Council of Sultans. Ya. Di bawah the Malayan Union Order in Council 1946, Majlis Sultan-Sultan dipengerusikan oleh Governor Malayan Union. Ahli majlis terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 3 orang pegawai kanan British. Ini pula adalah dalam Majlis Sultan-Sultan, bukan Durbar. This is another one. Ini dibentuk semasa Malayan Union. Clear so far? Okay, so how many NNMTB they have? Oh, negeri-negeri Melayu Bersekutu ni macam ni lah Majlis Sultan-Sultan ni. Okay, during the Malayan Union, this one now can be stated as that. Under the negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pun ada kat sini. Alright? Alright. They mungkin masa tu mereka tak ada satu majlis untuk mereka berbincang yet. Okay? Alright. Okay, sekarang kita tengok Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. Antara fungsi Majlis Sultan-Sultan termasuklah membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati Governor tentang perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Okay. So peranan Majlis Sultan-Sultan ni, dia akan bincangkan tentang agama Islam. And then if mereka ada apa-apa benda yang tak puas hati, yang mereka bincang tu, mereka akan bawa masalah itu bangkitkan kepada Governor British, menyatakan kepada Governor British apa yang mereka tak puas hati. Walau bagaimanapun, majlis tersebut tidak pernah diwujudkan dalam tempoh Malayan Union kerana Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan Malayan Union. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 selepas wujudnya Persekutuan Tanah Melayu. That's when the actual Majlis Raja-Raja telah diwujudkan untuk menggantikan apa-apa yang ada semasa Malayan Union. Berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, Majlis Raja-Raja menjadi institusi yang dilengkapi dengan kuasa dan sekretariat sesuai dengan kedudukan dan peranannya. So dalam after Malayan Union dibubarkan, after Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan, masa itulah Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan dengan betul.
Majlis Raja-Raja diurus sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu pada masa itu. Okay, after the Persekutuan Tanah Melayu, the whole Majlis Raja-Raja dah tak ada British lagi dah. Fully on Raja-Raja Melayu. Pengerusi mesyuarat ditentukan oleh Raja-Raja Melayu dalam kalangan 9 orang raja. Persidangan Majlis Raja-Raja perlu disertai oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. So kalau kamu tengok kat sini dari segi pentadbiran Majlis Raja-Raja itu dah tak ada British lagi dah. Overall is controlled by the Raja-Raja Melayu. Alright, itu adalah Majlis Raja-Raja semasa Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, sekarang kita akan tengok Majlis Raja-Raja selepas kita merdeka. Okey, selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan. Tetapi keanggotaannya ada perubahan sikit. Yang di-Pertua Negeri Melaka dan Pulau Pinang turut menjadi Majlis Raja-Raja. Turut masuk ke dalam ahli Majlis Raja-Raja. Remember I told you just now? Negeri-negeri selat tak ada sultan, mereka dipanggil Yang di-Pertua Negeri, Penang and Melaka. Tapi lepas dah merdeka, walaupun mereka bukan sultan, mereka dimasukkan ke dalam Majlis Raja-Raja yang ada. Selepas Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Sabah juga telah dimasukkan. Yang di-Pertua Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Okay, so walaupun mereka masuk dalam Majlis Raja-Raja, all this Yang di-Pertua ni mereka masuk, okay, jadi ahli dalam Majlis Raja-Raja, but they got no say. Mereka tidak boleh buat keputusan tentang Yang di-Pertuan Agong. Maksudnya mereka tidak boleh memilih siapakah the next Yang di-Pertuan Agong. Okey, pemilihan Yang di-Pertuan Agong hanya boleh dibuat oleh raja-raja dan sultan-sultan sahaja, bukan Yang di-Pertua Negeri. Are you clear? Okay, Ketong is almost the same, but it is not the same. Today is called as Majlis Raja-Raja. Di negeri-negeri Melayu bersekutu dulu dipanggil sebagai Durbar. Alright? Hari ini lepas merdeka dipanggil sebagai Majlis Raja-Raja. Yang Majlis Sultan-Sultan tu dia lebih kepada negeri-negeri Melayu yang lain. Bukan negeri-negeri Melayu bersekutu. But anyway, today overall is called as Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, kedudukan Majlis Raja-Raja dalam Perlembagaan Persekutuan as per today. Okey. Berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa dan fungsi dalam sistem raja berperlembagaan. So Majlis Raja-Raja sudah mempunyai kuasa penuh selepas kita merdeka. Majlis Raja-Raja boleh bertindak menggunakan budi bicara bagi melaksanakan fungsinya. Okey, apakah fungsi Majlis Raja-Raja pada hari ini? Okey, ini penting. Nombor 1, memilih Yang di-Pertuan Agong. Okey, like now, our Yang di-Pertuan Agong adalah Negeri Pahang, Sultan Negeri Pahang. For 5 years. After 5 years, who is the next Yang di-Pertuan Agong akan dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Right? Next, bersetuju atau tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Bila Dewan Negara buat perundangan, kalau nak setuju atau tak setuju, all that ada di bawah tangan Majlis Raja-Raja. Memberi nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, bumi putera di Sabah Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. So all these isu-isu sensitif, isu-isu tentang hak-hak rakyat, okay, hak-hak bumi putera ni semua berada di bawah Majlis Raja-Raja. Okey, maksudnya boleh Majlis Raja-Raja boleh dijadikan sebagai rujukan.
Okay, selain itu, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Okey, kadang-kadang ada juga kes-kes jenayah atau kes-kes yang bukan jenayah yang perlukan pengampunan. Okey, all that pengampunan boleh dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Memperkenankan perubahan persempadan negeri setelah mendapat perkenaan Raja Negeri berkenaan. Okey, kalau dia nak buat perubahan dalam negeri itu, okey, katalah sempadan negeri itu nak ubah. Okey, katalah contohnya sempadan Selangor dengan Perak sekarang ialah Sabak Bernam, contohnya. Okey, tapi katalah mereka nak ubah bukan Sabak Bernam, nak menjadikan dia Teluk Intan sebagai sempadan. So all that thing must get the confirmation from Majlis Raja-Raja. Memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Okey, that's not one of the student ada tanya, adakah perlembagaan ini, Azizi I think, adakah perlembagaan ini boleh dipinda atau boleh ditukar? So apa-apa pertukaran dalam perlembagaan atau apa-apa yang hendak disesuaikan dengan perlembagaan untuk hari ini, semua itu harus diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Okay, any questions setakat tu kelas? Any questions setakat tu? Okay, so fungsi raja-raja, fungsi majlis raja-raja ni semua agak penting. So you have to understand lah ya. You kena faham apakah fungsi-fungsi yang ada. Okay. Cikgu, YDPA boleh ke dilantik 2 kali? Maksud you, sultan yang sama untuk 2 kali ke? Azizi, are you talking about that? Oh, okay Azizi, boleh. Azizi, they follow turn. Mereka akan follow the turn. So sometimes it will come back to you after a few years. Contohnya previously kita ada Sultan Kedah kan, Sultan Abdul Halim sebagai our YDPA. Sultan Abdul Halim tu sebenarnya pernah menjadi yang di-Pertuan Agong dulu. Okay, so umur dia panjang untuk menjadi agung yang kali kedua. Okay, memang boleh happen. Yes, correct Dewan, Sultan Kedah. Yeah. Okay, Brian's question on whether it can be skipped or not, all that it depends on the Majlis Raja-Raja, Brian. Itu semua adalah daripada persetujuan dan pelantikan oleh Majlis Raja-Raja. Okay, Azizi, are you clear with my explanation? All right. Okay, now mohon besar raja-raja. Apa tu mohon besar raja-raja? Mohon besar raja-raja melambangkan kekuasaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Okey, itu maksudnya mohon besar. Okey, ia sebenarnya melambangkan kekuasaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Mohor ini disimpan oleh penyimpan mohor besar raja-raja yang juga merupakan setiausaha Majlis Raja-Raja. So this is how the mohor besar looks like, dan disimpan oleh penyimpan mohor besar iaitu setiausaha Majlis Raja-Raja. Dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja diturunkan dengan cap mohor besar diikuti dengan tanda tangan penyimpan mohor besar itu. So any dokumen-dokumen daripada raja ya, dia akan dicop dengan ni, okey. Lepas tu akan disign oleh penyimpan mohor besar tersebut. Ini ialah sebagai satu lambang kedaulatan raja-raja. Sebagai satu lambang kedaulatan raja-raja. Okay, let me just see what's the time now. Okay, saya nak stop this share. Maybe I want to just show you some objective question ya. Sekejap Sekejap kelas. Kita buat sedikit soalan objektif. One minute.
Bab 3. Sekejap, Sekejap, saya kena scroll. Dia banyak soalan. Bina Kesejahteraan Rakyat. One minute. Sekejap. Okay, almost there. Okay. Zoom. Share. Okay, nampak tak soalan dia, kelas? Nampak soalan dia? Okay. Cuba kita buat soalan ni. Dia ada overall tentang bab 3 ni lah ya, overall. Okay, ada 10 soalan. Okay. Kita cuba tengok soalan 1. You can always write your answers in the chat area ya. Okay. Now, senarai berikut berkaitan dengan Kesultanan Melayu, iaitu Kesultanan Johor Riau, Pahang dan Perak. Apakah kaitan ketiga-tiga kesultanan di atas dengan Kesultanan Melayu Melaka? Apa kaitan dia? Anybody want to answer this? Okay, saya ada beberapa jawapan yang mengatakan D. Adriana, Ketung, Brian, don't lagi jawab. Kan saya sebut tadi, first Kesultanan Melayu Melaka. Lepas Kesultanan Melayu Melaka ada Kesultanan Johor Riau, ada Pahang, ada Melaka dan sebagainya kan. So, yes, the answer is D. Betul. Okay, D lah jawapan dia. Iaitu legasi langsung Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya Johor Riau, Pahang dengan Perak wujud selepas legasi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okay, good. Soalan kedua. Soalan kedua. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka diperkukuhkan dengan konsep Islam. Hal ini menjadikan raja sebagai apa? Ini paling senang. Raja sebagai apa? Very easy lah, this one kacang putih. Yes, jawapan dia ialah B, iaitu Ketua Agama Islam. Okay, B the answer. Okay, Ketua Agama Islam. Yang ketiga, antara berikut yang manakah ciri raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam perlembagaan persekutuan? Okay. Mana agaknya? Nombor 3. Okay, ramai sebut C. Okay, what about the rest? Yang lain-lain cubalah. Okay, saya tengok orang yang sama je jawab. Okay, cuba. Yes, betul. C kelas. Okay, C memang betul. Satu ialah rakyat diberi hak memilih wakil mereka dan raja sebagai pemerintah tertinggi negara. 2 dan 3, C the answer. Okay, nombor 4. Durbar berperanan sebagai sebuah majlis persidangan bagi raja-raja Melayu, negeri-negeri Melayu bersekutu. Di manakah persidangan Durbar pertama dibuat? Durbar pertama dibuat di mana? Siapa tahu? Okey, jawapan dia B, betul. Kuala Kangsar, Perak. Kuala Kangsar, Perak. Alright. Okey, nombor 5. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa dan peranan dalam pemerintahan negara.
Apakah peranan Yang di-Pertuan Agong dalam perundangan? Lagi sekali ya. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa dan peranan dalam pemerintahan negara. Apakah peranan Yang di-Pertuan Agong dalam perundangan? Ini kita belum belajar, kita belum masuk slide itu lagi, tapi kamu mungkin dah belajar kat sekolah kan? So apa agaknya jawapan untuk 5? Apakah peranan Yang di-Pertuan Agong dalam perundangan? Okey, ramai sebut C, iaitu mengampunkan dan meringankan hukuman. Okey, alright, tapi ada yang paling penting. Mengampunkan tu ada, meringankan hukuman tu tak begitu pasti. Okey, jawapan dia ialah B. Pengisytiharan darurat. Okey, pengisytiharan darurat memang hanya boleh dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong sahaja. Okey, pengisytiharan darurat. Okey, state of emergency. Yes. Okey, yes, darurat semua ialah di bawah perundangan. It's inside the terms and condition of perundangan. Okey. Ampun ialah dalam kehakiman. Apa maksud ampun? Ampun. Mengampunkan. Yes, kehakiman. Correct. Mengampunkan tu dalam bentuk kehakiman. Pasal dia tentang denda kan. Itu lebih kepada hakiman. Okey. Okey, number 6. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita perlu memahami kepentingan pilihan raya. Apakah kepentingan pilihan raya? Okey, ABCD kat sini terbalik sikit. So let me know which one ya. Apakah kepentingan pilihan raya? Mewujudkan perpaduan kaum, memilih menteri dalam kerajaan, mewujudkan semangat patriotisme atau memberi mandat membentuk kerajaan. What means mandat? Mandat means kuasa. Mandat tu kuasa, memberi kuasa untuk membentuk kerajaan. That means rakyat diberi kuasa untuk membentuk kerajaan melalui pilihan raya. Okay, yes, that's the answer. Memang kita diberi kuasa, that's why kita boleh memilih wakil rakyat yang kita nak. Okay, so jawapan dia lah D ya, this D, memberi mandat membentuk kerajaan. Okay, number 7. Senarai berikut berkaitan dengan badan eksekutif, iaitu Perdana Menteri X Kementerian. Apakah X? So, siapakah yang masuk dalam badan eksekutif? Executive means, okay, it's an English word lah, is to execute something. Okay, untuk mentadbir atau untuk menjalankan pentadbiran. Execute. Okay, so kuasa eksekutif tu ada pada Perdana Menteri kerana Perdana Menteri harus menjalankan pentadbiran. Begitu juga dengan kementerian, Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan, mereka harus menjalankan pentadbiran. Okey, siapa lagi yang menjalankan pentadbiran? Yes, jawapan dia ialah A, Jemaah Menteri. Okey, kalau ada Perdana Menteri, mesti ada Jemaah Menteri. Perdana Menteri alone cannot jalankan pentadbiran. Mesti ada menteri-menteri dia. Okey, so jawapan dia ialah A. Alright, number 8. Antara berikut yang manakah mahkamah yang terdapat dalam mahkamah rendah? Antara berikut yang manakah mahkamah yang terdapat dalam mahkamah rendah? Okey, kita ada mahkamah tinggi, kita ada mahkamah rendah. Okey, mahkamah rendah tu yang mana satu? Okay, ada kata A, ada kata B, ada kata C. Oh, pelbagai answer. Maybe awak tak ingat dah kot, no? Okey, mahkamah rendah tu, okey, yang ada dalam mahkamah rendah ialah mahkamah session. Okey, mahkamah session is in mahkamah rendah dan mahkamah magistrate. Okey, dua ni adalah dalam sesi mahkamah rendah. Okey, mahkamah session dan mahkamah magistrate 1 dan 4, B the answer. Okey.
B. Alright, seterusnya nombor 9. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mewujudkan mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan negara kita. Semak dan imbang. Okey? So mereka selalu ada satu mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan. Mengapakah kuasa pengimbang penting kepada seorang raja? Raja harus mengimbangkan. Okey, kenapa itu sangat penting kepada seorang raja? Okey, ramai kata A, ada kata B. Okey, I want more answers. Try out. Kenapa raja itu sangat penting untuk mengimbangi beberapa perkara? B. Kenapa kita harus imbangkan? Okey, jawapan dia ialah A. Okey, meredakan konflik supaya tidak berlaku konflik. Okey, supaya tidak berlaku konflik. Okey, soalan yang terakhir untuk objektif. Perlembagaan peruntukan kuasa budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan memperuntukkan kuasa budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong. Antara berikut yang manakah kuasa budi bicara tersebut? Okey, dalam perlembagaan Agong ada kuasa dia sendiri untuk budi bicara. Yang mana satu antara kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk budi bicara dia? Okey. Kuasa budi bicara. Okey, pelbagai answer ada. Jawapan dia ialah 3 dan 4 iaitu D. Alright. Tidak memperkenankan pembubaran parlimen. Kalau Agong kata tak boleh, tak boleh. Dan tidak memperkenankan pembubaran DUN. Dewan Undangan Negeri, DUN. Okey, itu semua berada di bawah kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Alright. So dengan tu dah habis 10 soalan. Okay, objektif ya. Okay, let me just stop the share. Okay, I share back the screen, class. Okay, can you see the slides back? Yes, okay. Alright, kita sambung dengan 3.3 Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, ramai orang tak kenal Agong. Okey, ramai orang tak kenal Agong. Yang mereka kenal ialah Perdana Menteri. Okey, very rarely I know students who actually know the Agong's name. Okey, so inilah dia Agong kita pada masa sekarang ni, ya, iaitu Sultan Pahang. Alright, now. Raja berperlembagaan merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara apabila Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf kedudukan peranan institusi beraja. Institusi beraja ni terdiri daripada institusi Majlis Raja-Raja, institusi beraja di negeri-negeri dan institusi Yang di-Pertuan Agong. Okay, all these three things comes under institusi beraja. Okay. Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sebelum tu tak ada Agong, hanya ada Sultan untuk setiap negeri. Okey, selepas kita merdeka barulah they decided to have one king. Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja-raja yang memerintah di 9 buah negeri, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan. Only sultan-sultan dari negeri-negeri ini sahaja yang boleh menjadi Agong. Okey, daripada Pulau Pinang, daripada Melaka, Sabah dan Sarawak tak boleh jadi Agong kerana mereka adalah Yang di-Pertua Negeri. Are you clear? Okey. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja
menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Majlis Raja-Raja. So bukan ikut suka hati mereka je mereka nak pilih. All the system is already written in the Perlembagaan Persekutuan and also inside the Peraturan Majlis Raja-Raja. So they ikut turn tu ada dia punya sistem tersendiri. Okay. Seiring dengan kewujudan jawatan yang di-Pertuan Agong, turut diperkenalkan timbalan yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. So ada yang di-Pertuan Agong dan ada juga dia punya pembantu iaitu timbalan. Alright. Ini adalah nama agung-agung kita dari pertama sampai sekarang lah ya. Awak tak pernah kenal lah kot. Okey, agung yang pertama di negara kita selepas kita merdeka ialah Yang Tuan Negeri Sembilan. Okey. Almarhum Tuanku Abdul Rahman ni adalah daripada Negeri Sembilan. Okey, Yang Tuan Negeri Sembilan, that was our first agung. Second was Sultan Selangor. Okey, Sultan Hisamuddin Alam. Third was Perlis, Tengku Said Putra. Allah Nabi Muhammad. Apa dia? Okey, tak dengar pula saya. Okey, yang ketiga Perlis, yang keempat Terengganu. Okey. Yang kelima ialah Kedah. Sultan ni lah yang berjaya jadi 2 kali. Okey, yang tadi kan kita sebut kan, ada satu agung yang boleh jadi 2 kali jadi agung kan. Inilah dia Sultan Kedah ni. Okey, Sultan Abdul Halim. And then keenam ialah daripada Kelantan. Yang ketujuh ialah daripada Pahang. Alright. Yang ke-8 daripada Johor. Yang ke-9 daripada Perak. Yang ke-10 balik kepada Negeri Sembilan balik. Then it follows again lah. Okay, Negeri Sembilan balik. Lepas tu Selangor balik. Perlis. Terengganu. Kedah. Okay. Lepas tu, saya Kedah sampai 2 kali kan. Lepas tu Kelantan. Pahang. This is what we have lah. Mulai 31 Januari 2019. Kita ada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong iaitu Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafah Billah Shah. Alright, Sultan Abdullah lah nama dia. Okay, ini adalah yang di-Pertuan Agong kita. Okay, iaitu Agung yang ke-16. Okay, kelas, are you clear? Ini nama tak faham. Oh, macam mana nak faham nama? Because dia ada dia punya dia punya jawatan lah kan. All this ke bawah duli Maha Mulia and all that is all very nama diraja kan? Ya. Yeah? Okey, lagi satu soalan. Cikgu timbalan YDPA mesti dari raja. Ya, selalunya dari raja. And then teacher previous year got asked name. Jaranglah nama penuh semua dia tak tanya macam tu. Mungkin keluar pun mungkin objektif. Okay. Alright. Of course, your agung at now you must know lah the name at least kan. So long ya. Selalu dia tak suruh tulis lah. Tak adalah suruh tulis nama agung tu ya. Tapi mungkin dalam objektif boleh keluar juga. Ingatlah Sultan Abdullah. Okay, Sultan Abdullah nama dia. Nama baginda. Okay, kedudukan yang di-Pertuan Agong. Okay, so today you will learn a little bit about apa sebenarnya peranan agung ni, apa kedudukan agung ni ya. Kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara sudah termaktub dalam perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. So Perlembagaan Persekutuan ada banyak perkara, so dalam perkara 32 tu dah tulis dah, Ketua Negara ialah Agung. Sebagai Ketua Utama Negara, yang di-Pertuan Agong menjadi punca kedaulatan, punca ketaatan perpaduan kebesaran dan kemuliaan negara. Okey, keutamaan kedudukan dalam persekutuan yang di-Pertuan Agong, paling utama, Raja Permaisuri Agong, his wife. Ini adalah kedudukan yang penting dalam persekutuan. Raja-raja dan pemangku raja, raja-raja yang lain, yang dipertua bagi negeri-negeri seperti yang dipertua Pulau Pinang, yang dipertua Melaka, Sabah dan Sarawak.
bekas Raja Permaisuri Agung yang menerima saraan diraja daripada kerajaan persekutuan. Bekas Raja Permaisuri Agung means maybe the Raja dah meninggal. So bekas Raja Permaisuri, his wife, okay, yang masih ada yang menerima saraan, menerima wang saraan daripada kerajaan. Beliau juga diletakkan dalam kedudukan utama, okay, baginda. Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri. Okay, so itu adalah keutamaan kedudukan dalam persekutuan. These are the people. Okay, kelas? Alright. Okay, kuasa yang di Pertuan Agong. Apa kuasa yang ada pada yang di Pertuan Agong? Kuasa eksekutif iaitu untuk execute, menjalankan sesuatu. Kuasa perundangan, baginda mempunyai kuasa dalam undang-undang. Kuasa kehakiman, baginda juga mempunyai kuasa dalam bidang kehakiman. Itulah that's when it comes on the pengampunan, okay, meringankan beban dan sebagainya. So ada 3 kuasa, kuasa eksekutif, kuasa perundangan, kuasa kehakiman. Okey, 3 bidang kuasa dia. Okey, kita tengok kepada kuasa eksekutif dulu ya. Okey, dalam kuasa eksekutif yang di Pertuan Agong boleh melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Pelantikan jawatan-jawatan penting juga dibuat oleh Agong. Ketenteraan is under Agong, okey. The military, askar Melayu diraja itu semua adalah di bawah Agong yang di Pertuan Agong. Diplomatik, hubungan-hubungan diplomatik dengan negara-negara luar semua berada di bawah kuasa Agong. Itu dari segi eksekutif ya kelas. So you can see dari segi eksekutif ada 4 peranan dia. Okay, melantik Perdana Menteri, melantik jawatan penting, ketenteraan dan juga diplomatik. Yes, Wei Pin, you have a question? Okay, what is that? Tak nampak saya apa tu Puan Shoba 8, Puan Shoba tu apa? Okay, saya teruskan. Cikgu, kalau YDPA mangkat, siapa akan memerintah negara? Okey, kalau YDPA mangkat, so Majlis Raja-Raja itu akan membuat keputusan. Apa-apa kaitan dengan pelantikan seterusnya semua akan dibuat oleh Majlis Raja-Raja. Okey. Okey, Wipin. Okey, Azizi. Alright. So ini adalah 4 kuasa eksekutif ya yang dibuat oleh raja. Okay, kita tengok the first one, melantik Perdana Menteri. Okay, ini adalah pelantikan Perdana Menteri ini masa Datuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Okay, yang di Pertuan Agong melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang ada pada budi bicara baginda, mendapat kepercayaan sebilang besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. So bila Agong nak memilih Perdana Menteri itu, dia mestilah ahli Dewan Rakyat. Okay, and ahli Dewan Rakyat dipilih oleh kita dalam pilihan raya. Okay, rakyat akan memilih wakil Dewan Rakyat, okay, melalui pilihan raya. So from there, out of sokongan penuh, ya YDPA akan melantik beliau sebagai Perdana Menteri. Baginda dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri yang lain. Lepas Agong dah lantik Perdana Menteri, then he will discuss with the Perdana Menteri untuk melantik menteri-menteri yang lain, timbalan-timbalan menteri yang lain, ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara, all that will be discussed by Agong and the Perdana Menteri. Are you clear? Okay, Yong has got, bukan rakyat melantik menteri. Okay, you see Yong, kita melantik wakil rakyat. Okay, wakil rakyat yang kita melantik itu ramai-ramai itu semua adalah ahli Dewan Rakyat. From that ahli Dewan Rakyat, seorang je boleh jadi Perdana Menteri. Understand? So Perdana Menteri itu akan dilantik oleh
Yang di-Pertuan Agong mengikut orang kata apa, budi bicara dan kepercayaan majoriti. Okey, apa maksud budi bicara? Budi bicara ni maksudnya ialah terms and conditions. Okay, you know when they speak, they have their terms and condition. Okay, ni boleh buat, ni tak boleh buat. Okay, ada boleh diterima, ada tak boleh diterima. Itu adalah budi bicara. Okay, like a discussion. Okay, apakah fungsi Dewan Negara? You will learn in this topic. Dewan Negara ni dia lebih kepada membuat undang-undang. Okay, membuat undang-undang. Perundangan all comes under Dewan Negara. Alright. Okay, pelantikan jawatan penting. Okay, selain daripada Perdana Menteri, okay, yang di-Pertuan Agong juga melantik jawatan-jawatan penting. Apakah jawatan-jawatan penting itu? Ialah Peguam Negara, Panglima Angkatan Negara, Ketua Audit Negara. These are all very important post atau jawatan-jawatan penting dalam negara. Okay, all these akan dilantik oleh YDPA yang di-Pertuan Agong. Baginda juga akan melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan juga Majlis Angkatan Tentera. Okay, Ketua Audit is an accountant. Okay, accountant negara berkaitan dengan kewangan. Okay, accountant negara, that is auditors. They will look into the finance part. Okey, dan dari segi ketenteraan, yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi untuk Angkatan Tentera Malaysia. Baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera. So all the ketenteraan ialah di bawah yang di-Pertuan Agong. And finally, diplomatik. Yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Okey. Ada wakil negara kita yang pergi ke luar negara sebagai diplomat, itu juga dilantik oleh YDPA. Baginda juga menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka menjalankan tugas di negara kita. Kita juga ada diplomat daripada negara lain yang datang bertugas kat sini. Okay? So before they datang bertugas kat sini, they will come and menghadap yang di-Pertuan Agong dulu. So anything about diplomat adalah di bawah kuasa Agong. Okay, next is kuasa perundangan. Okay, tadi lah kuasa eksekutif kan? Okay, dengan tu saya dah habis kuasa eksekutif. Okay, kuasa eksekutif saya dah habis. Kuasa perundangan hari ini saya tak nak masuk. Mungkin kita boleh sambung bab ini minggu depan. Because bab ini is quite important bab. Awak kena tahu apakah peranan Dewan Rakyat, Dewan Negara, bagaimana mereka dipilih, siapakah ahli-ahli. Itu semua awak kena tahu. So I will sambung lah. Okay, topik ini minggu depan. Okay, kalau boleh awak print lah siap-siap. So that senang awak nak go through with me minggu depan. Is that okay, class? Okay, so sebagai recap, kita recap sebelum saya buat konklusi, kita recap apa yang kita dah belajar hari ini. Sekejap ya. Okay, apa yang kita dah belajar hari ini, first thing ialah tentang latar belakang. Okay, latar belakang pemerintahan raja berperlembagaan, pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Kita dah tengok daripada Kesultanan Melayu Melaka, alright. Lepas tu kita tengok lepas Kesultanan Melaka, kerajaan-kerajaan lain selepas Melayu Melaka. Okay, lepas tu kita tengok pula sebelum Perang Dunia Kedua. Okay, and then kita tengok semasa pendudukan Jepun. Okay, semasa pendudukan Jepun. Lepas tu kita tengok pula pemerintahan selepas Perang Dunia Kedua. Okay, selepas Perang Dunia Kedua, after Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu, kita dah tengok latar belakang sistem beraja tersebut. So towards the end, dekat-dekat nak merdeka, kita sudah ada sistem raja berperlembagaan. Alright, so lepas tu kita dah belajar pula tentang sejarah dan kedudukan Institut Majlis Raja-Raja. Kita dah belajar apa itu durbar,
kita dah belajar majlis sultan dan kita juga telah belajar tentang majlis raja-raja. And then we also learn what is the mohon raja, mohor besar raja all about, ialah cop mohor daripada raja dan siapa yang simpan mohor besar itu pun kita dah belajar. Next, kita dah belajar tentang Yang di-Pertuan Agong. Alright. Okay, institusi Yang di-Pertuan Agong. Dan juga urutan Yang di-Pertuan Agong daripada nombor 1 sampailah apa yang kita ada pada hari ini, nombor 16. Alright. And so on. Okay. And then finally kita dah belajar tentang kedudukan Yang di-Pertuan Agong, kedudukan penting dalam persekutuan dan kuasa Yang di-Pertuan Agong ada 3. Saya dah settle kuasa pertama iaitu kuasa eksekutif. Okay, dengan hari minggu depan kita akan sambung kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. Okay, ada banyak lagi slides. Topik ni ada 100 over slides. 100 over slides. Okay. VP has got a question. Cikgu, mengapakah perkataan urusan Seri Paduka Baginda tercatat pada sampul surat urusan kerajaan? Ialah urusan Seri Paduka Baginda tu mungkin dia ada kaitan dengan dia punya keutamaan lah. Okay, dapatkan perkenaan daripada mereka. Ini juga merupakan satu contoh kedaulatan dan ketaatsetiaan oleh rakyat kerajaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Alright. Isaac, cikgu kenapa sejarah sangat susah? Saya selalu hafal sampai gila dah. Isaac, again I'm telling you, jangan tengok sejarah tu sebagai satu objek penghafalan. You are seeing it in a very wrong way. Don't do that. It will stress you out. Okay, so you don't do that. We don't want that. You kena fahamkan dulu. Just learn it for knowledge, learn it for your understanding. Understand it first, okay? Lepas tu baru you fikir tentang menghafal. Jangan terus buka buku sejarah nak hafal. Bila you buat macam tu, you sendiri penat, kepala you pun penat. Okay? Cikgu, ketua adik negara sama ke dengan menteri kewangan? Tak sama, Azizi. Menteri kewangan tu dia seorang menteri, finance minister. Ketua audit ni sebenarnya kerja mereka ialah auditors. They are auditors. Okay, you can Google and see what does an auditor do. Auditor tu akan sahkan semua perbelanjaan. Okay, they will see into the accounts. Okay, so awak boleh Google tengok apakah maksud auditors. Alright, audit dengan menteri kewangan berbeza. Okay, Azizi. Okay, Ketung. Cikgu, Majlis Sultan-Sultan hanya dikekalkan semasa pemerintahan Malayan Union? No. Oh, Majlis Sultan-Sultan. Okay. Now, it is one of the Institute Beraja. It is one of the aspect inside the Institute Beraja. Institute Beraja ada 3 kan? So, Majlis Sultan-Sultan itu adalah one of it. Okay. Any other questions, class, sebelum kita berhenti buat hari ini? Any other questions? Cikgu, apakah 3 institusi itu? Okay, saya dah letak dalam slides tadi. You can scroll up the slides and see. Ada dekat bahagian institusi Majlis Raja-Raja. Okay. The organizer, maybe you can put back the link for the slides sebelum kita beredar. Okay, so pelajar-pelajar yang baru masuk tu boleh tengok balik slides dia. Okay, any other questions, class? Okay. Kalau tak ada apa-apa questions, I think we will settle for today. Alright, I see you next week. Okay, I will see you next week. Okay, kita sambung bab ini.
Alright, then you akan belajar tentang Dewan Rakyat, Dewan Negara, apa peranan mereka dan sebagainya. Alright? Okay, bye-bye. See you next week. Thank you all. Thank you. Bye. Bye, teacher. Bye-bye. Thank you.